أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana ar-rajul fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كالطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفته فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia bila Ibnu Umar ni dia kena radhiyallahu anhuma, dia kata radhiyallahu anhu. Pasal Abdullah dia anak Umar Al-Khattab. Bila kita doa radhiyallahu anhuma supaya Allah redha kepada dua-dua, kepada Abdullah anak, kepada Umar Al-Khattab bapa. Jadi macam tu. Hadis ni daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, ada satu laki-laki pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kalau dia mimpi apa pun dia akan pergi cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata ada satu laki-laki zaman tu dia mimpi apa pun dia pergi cerita dekat Nabi. Fatamannaitu an ara ru'ya فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata aku ni teringin sangat, aku ni bercita-cita sangat, aku ni harap sangat, kalaulah boleh aku pun nak mimpi juga dan aku nak cerita juga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia macam tu. Dia jealous.
Ada satu kawan dia, ada yang kata dia ni cukup kerak mimpi. Mimpi apa pun dia nanti diberitahu dekat Nabi. Maka Ibnu Umar kata, aku pun tangin juga. Kalau boleh aku ni biarlah mimpi kerak sikit, supaya aku boleh pergi cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana kawan ni. Wa kuntu ghulaman syabban wa kuntu anamu fil masjid ada ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia kata mai satu hari itu, dia kata pada masa tu aku ghulaman syabban, aku budak lagi masa tu. Aku pergi tidur di masjid dan pada masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Dia kata, fara'aitu fil naum, aku mimpi hari itu. Dia kata, hadirun anda tengah ni dia dapat. Hari itu dia kata aku pergi di masjid, aku tidur di masjid, malam tu aku mimpi. Dia kata aku mimpi waktu aku tidur di masjid tu, kana ka'anna malakaini akhadhani fadhahabani ila an-nar. Aku mimpi, dia kata dalam mimpi aku tu ada dua malaikat main. Malaikat ni bawa aku pergi ke neraka. Dia kata, orang yang nak mimpi sangat ni, dia dapat mimpi tu. Dia kata, dalam mimpi aku tu, dia kata aku nampak malakai ni, nampak dua malaikat. Yang dua-dua malaikat ni akhazat, ambil aku ni, akhazani, ambil aku ni, fazahababi ilana, bawa aku pergi, lempar aku masuk dalam neraka. Aku mimpi macam tu. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَالطَّيِّ الْبِئْرِ. Dia kata keadaan neraka yang aku nampak dalam mimpi aku tu seperti telaga yang digulung. Dia kata, tak tahu, kita pun tak boleh nak gambar, dia pun tak boleh nak abang. Dalam mimpi aku tu main dua malaikat pegang aku, bawa aku pergi nak buang aku ke dalam neraka. Dan neraka ni aku tengok dia ni macam telaga yang digulung. Dia tak tahu macam mana. Macam kita lah, kadang-kadang kita mimpi, kita tak tahu mimpi apa, mana nak cerita bagi tadi. Mimpi kata macam nak langkah, langkah lepas pergi sampai bagang serai. Dia mimpi begitu. Jadi nak apa tak habis. Tak mimpi langkah, tapak tu mimpi kata kita tu berjalan, tapi kita langkah tu sekali langkah sampai bagang serai, sekali langkah sampai Devin, sekali langkah sampai Ipoh. Oi, ni apa? Mimpi itu yang kata mimpi. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia tanya sangat kok boleh dia dapat satu mimpi, dia nak cerita dekat Nabi, dia nak dengar Nabi nak kata apa. Satu hari dapat mimpi di dekat dia ketika dia tidur dalam masjid. Dalam mimpi itu dia kata mai dua malaikat pegang dia, cempung dia, bawa pergi ke neraka. Dia kata bila dia sampai di sana, dia nampak neraka ni maqawiyah kafayil bi'ri. Nampak macam neraka ni macam satu telaga, macam satu kawah yang digulung, tak tahu macam mana. Wa idza laha qarnani, bahkan bagi telaga itu nampak lagu macam ada tanduk dua. Dia kata nak terus neraka yang dia nampak dalam mimpi dia. Wa idza fiha unasun qad araftu, wa idza fiha unasun qad araftuhum. Dia kata dan bila aku sampai sana, aku tengok dalam neraka tu ada beberapa ramai orang yang araftuhum, yang aku kenal mereka. Faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar. Dia kata aku bila nampak benda macam tu dalam mimpi aku, terbit di mulut aku ni, a'udzu billahi minan nar. Ya Allah, aku minta berlindung dengan engkau daripada neraka ni. Qala Ibn Umar, kata dia, falaqina malakul akhar faqala li lam tura. Bila keluar di mulut dia dalam mimpi ni, bila dia nampak neraka ni, keluar di mulut dia, a'udzu billahi minan nar. Ya Allah, minta berlindung, minta aku ni dilindungi daripada neraka ni. Tiba-tiba dia kata mai satu malaikat lain pula, faqala li, malaikat tu kata dekat dia, lam tura, kamu jangan takut. Macam tu. Lepas tu dia jaga. Mimpi ini biasalah, kadang-kadang dia tak habis.
Kalau kita mimpi bagus, tak ada nak habis orang main gerak nak marah dia. Nak nak gerak dia habis dulu. Kan? Ni sikit lagi ni nak jadi apa? Kan sikit lagi ni nak boleh jadi kaya ni. Sikit lagi dia main gerak nak miskin. Tak dan nak dapat kaya dia main gerak. Kalau mimpi bagus, kalau mimpi tak bagus biar jaga awal-awal tak apa. Biar cerita tu potong sekat jalan tu tak apa. Sampai di piku ujung tak lagi dia jadi lagi tahu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia mimpi macam tu. Dah bawa dah pergi sampai ke neraka ni. Dia tengok keadaan neraka ni macam telaga yang digulung, macam ada tanduk dua. Dalam takut tu keluar di mulut dia, a'udzu billahi minan nar. Tiba-tiba mai satu malaikat lain kata dekat dia, lam turah, kamu jangan takut. Dia jaga. Faqasastuha ala Hafsah. Dia kata bila aku jaga-jaga, aku lari pergi rumah Nabi, cari-cari tengok Hafsah, isteri Nabi. Hafsah ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab, isteri Nabi. Pergi jumpa isteri Nabi yang bernama Hafsah. Faqasas. Maka aku menceritakan faqasastuha ala Hafsah. Aku cerita dekat Hafsah apa yang aku nampak dalam mimpi tadi. Faqastatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Hafsah pula cerita mimpi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni kepada Nabi. Sebab dia tidak rumah Nabi tak ada, dia cerita dekat isteri Nabi. Isteri Nabi sampaikan cerita tu kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar cerita mimpi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, Nabi kata apa? Nabi kata, ni'mal rajul Abdullah. Nabi kata Abdullah ni budak baik. Nabi kata ni'mal rajul Abdullah. Nabi kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah ni budak baik. Lau kana yusalli min al-lail. Nabi kata tapi lebih baik kalau sekiranya dia sembahyang malam daripada dia duk harap mimpi pada waktu malam. Nabi kata begitu. Nabi kata dekat dia, Abdullah ni adik ipar dia lah. Lepas dia menikah dengan Hafsah. Hafsah tukar kepada Abdullah, anak Sayyidina Umar. Jadi bila Hafsah cerita dekat Nabi, Nabi senyum aja. Nabi kata ni'mal rajul Abdullah ni budak baik. Dia kata orang baik, bagus dia ni. Dia kata cuma law kana yusalli minal lail, kalau sekiranya dia ni malam dia bangkit semayang, lebih baik lagi daripada tidur dua harap nak mimpi. Nabi kata fakana ba'du. Adapun selepas daripada tu, dah Nabi bagi komen macam tu, kak dia beritahu dekat dia, ni mimpi hang, aku dah abang dah dekat Nabi. Nabi jawab balik lagu ni. Nabi kata daripada hang tu harap-harap nak dapat mimpi, Nabi kata lebih baiklah malam hang bangkit sembahyang sunat. Itu lebih baik daripada dia harap nak mimpi. Selepas daripada dia dengar macam tu, la yanamu minal lail illa qalila. Dia tidur malam ni sikit saja, melainkan masa malam yang diisi dengan sembahyang sahaja. Dia yang kata sahabat Nabi ni, satu aja teguran Nabi cukup untuk dia. Selepas daripada dia dengar Nabi kata dia budak baik, tapi lebih baik kalau sekiranya malam-malam dia bangkit sembahyang. Sejak daripada tu, la yanamu minal lail illa qalila. Dia tidur malam ni sikit aja. Sebaliknya, sebahagian besar daripada masa malam dia tu diisikan dengan tahajud, dengan solat sunat dan sebagainya. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraffahu wa Fatimah bint Nabi sallallahu alaihi wasallam Laila. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه
wa huwa yaqul wa kana al-insan aktsaru shay'in jadala. Sadaqallahul azim atau kama qala. Daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata dia menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila malam nak mai ke sebelah pagi, Nabi akan pergi ketuk pintu rumah mereka. Rumah Fatimah ni tahu mana? Kalau tuan-tuan biasa sampai di Madinah, tuan-tuan biasa pergi haji di umrah sampai di Madinah, Raudhah, sebelah Raudhah tu makam Nabi. Makam Nabi itu rumah Aisyah. Sebelah makam Nabi, sebelum pintu keluar Nabi ke Baqi' itu rumah Saudah, isteri Nabi yang seorang lagi nama Saudah. Belakang makam Nabi kalau kita main ke belakang, dia ada macam satu platform naik tu, tempat letak Quran tu. Di situ rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di situ rumah mereka. Jadi maknanya belakang rumah Nabi. Menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai sepertiga akhir daripada malam, duduk mai dalam pukul 4 lebih sebelum subuh, 4 lebih pukul 5 pagi, Nabi yang dibangkit keluar mai, dia pergi mai di rumah Fatimah, di rumah Ali ni. Dia mai, dia ketuk pintu rumah dia. Bila dia ketuk, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ala tusalliyan? Nabi kata hampa dua tak bangkit dekat sembahyang malam. Yang kata Nabi tu. Boleh nazar malam ni kita pergi ketuk pintu rumah menantu kita. Nabi dia buat begitu. Dia bangkit pi sepertiga akhir daripada malam, dia bangkit pi taraqahu, ketuk. Assalamualaikum, ala tusalliyani? Dia kata hampa dua tak bangkit ke semayang-semayang tahajud ke apa tu? Nabi dia begitu. Fakultu, kata Sayyidina Ali bila Pak Mentua main ketuk pintu rumah bangkit semayang malam ni, kata Sayyidina Ali ni, dia kata, ya Rasulullah, al-husna biyadillah, fa idza syaa an yab'athana ba'athna. Cakap pandai dia ni. Pak Mentua main ketuk pintu suruh bangkit semayang malam, dia jawab, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, diri kami ni Allah yang kontrol. Dia kata, kalau Allah mahu kami bangkit kan. Sudah jawab macam tu. Ali bin Abi Thalib ni sudah dijawab macam tu. Gamuk malam tu tidur sedap ikut Pak Mentua kata itu sudah dicakap macam tu. Dan bila Pak Mentua kata tak mau bangkit ke semayang-semayang sunat apa, dia kata, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, kami ni doa ada dalam tangan Allah. Maksudnya kami ni Allah yang kontrol. Kalau sekiranya Allah nak, fa idza syaa an yab'athana, kalau Allah nak kami ni jaga bangkit, ba'athna, kami akan bangkit. Jadi ceritanya bila tak jaga ni Allah nak memberi kami bangkit tak? Cerita dia lalu dua. Okay. Falqarafa hina qulna dzalik. Nabi bila dengar menantu kata begitu, menantu yang juga sepupu. Jadi Ali ni sepupu, bersepupu menantu. Bila dengar Ali kata begitu, falqarafa, dia pun beralih. Walam yarji' ilayya syai'an. Sayyidina Ali kata, Nabi bila dengar aku kata begitu, dia beralih, dia pergi terus. Dan dia tak jawab apa sepatah pun dekat Sayyidina Ali ni. Nampak macam kecil hati. Macam tu. Summa sami'tuhu wa huwa yaqul wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Cuma dia kata yang aku dengar selepas daripada Nabi beralih pergi tu, aku dengar yang pertama, yadribu fakhidah, Nabi macam tepuk paha dia. Bunyi macam tu. Ali kata aku dengar Pak Mentua buat dulu. Ni buat legend. Pak Mentua buat dulu. Aku dengar yadribu fakhidah, dia tepuk paha dia. Wa huwa yaqul, dan Nabi sebut, yang Nabi sebut tu adalah sepotong ayat Quran, ayat 54 suratul Kahfi. Nabi baca ayat apa? Dia kata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dalam ayat tu Allah kata, dan adalah manusia itu adalah jenis yang jadala, jenis kata pandai.
Dia pergi petik ayat tu bagi. Siapa petik telinga? Kenapa? Kan? Nabi pergi petik ayat tu. Dia kata apa? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Nama kata manusia ni jenis apa? Jenis kata pandai. Dia kata Nabi pergi dulu. Ali bin Abi Talib bila tengok respon Pak Mentua, pupu dia, lepas tu Pak Mentua pula, lepas tu Nabi pula macam tu, bangkit ayam terus dulu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan pergi yang kata Masjid Nabawi tu, bahagian belakang yang ada platform sikit tu, tempat Rak Quran tu, balik belakang Rak Quran tu dulu dia ada satu mihrab di situ. Dia panggil mihrab tahajud. Dia panggil mihrab tahajud. Tapi hari ini kalau pergi tak nampak dah. Sebab dia dah tutup, dia bubuh Rak Quran. Balik belakang tu dia ada satu mihrab, dia panggil mihrab tahajud. Dan berdasarkan hadis-hadis Nabi menceritakan Nabi bila dia bangkit sembahyang malam, di situlah tempat sembahyang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duk bangkit sembahyang malam situ, seorang ke seorang orang makin duk tahu kata Nabi duk sembahyang di situ. Orang pakat duk main. Mula-mula sikit dia jadi makin-makin ramai pakat nak ikut sembahyang di belakang Nabi. Lepas tu Nabi stop daripada sembahyang di situ, Nabi sembahyang di lain. Pasal Nabi tak mau satu hari tahajud ni menjadi fardu kepada umat dia. Ini semua dia ada cerita dia di persekitaran Masjid Nabawi itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca dua ni, kata kita faham. Apa dia? Sembahyang tahajud ni satu keperluan bagi kita orang Islam. Satu keperluan. Dia satu necessity, satu benda yang mesti bagi kita. Walaupun dia tidak fardu, dia tidak wajib, tetapi dia adalah amalan Nabi SAW sampai wafat Nabi. Nabi tidak tinggal tahajud ini, kecuali ketika wafat, ketika sakit menjelang wafat Nabi. Nabi tak larat dah nak bangkit di masjid pun dah tak larat. Nabi tinggal tahajud 2 malam. Jadi kita ambil yang tiba, kita minta Allah bagi kekuatan dekat kita supaya kita pun boleh buat apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 131. Muka surat 131, kita masih lagi di dalam tafsir Surah An-Najm. Surah An-Najm. Dan malam ni buka surat 131 bawah sekali. Bawah sekali kita sambung ayat yang kita baca bulan dulu. Bulan lepas kita peringat balik, kita baca cerita tentang satu golongan manusia yang menganggap malaikat ni terlalu istimewa. Kita baca bulan lepas. Satu golongan manusia yang menganggap malaikat ni terlalu istimewa, sehingga kan mereka hampir-hampir sembah malaikat. Sehingga kan mereka minta syafaat daripada malaikat. Sehingga kan mereka beranggapan malaikat ini anak perempuan Tuhan. Ini kita baca bulan lepas. Maka orang-orang ini, orang-orang yang telah silap. Dan mereka inilah yang dicela dan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca pada bulan lepas. Kita sambung di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'arid an man tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maksudnya maka berpalinglah olehmu wahai Muhammad daripada segala kafir yang berpaling mereka itu daripada ajaran kami, yakni Quran. Tuhan kata dengan golongan yang divert, yang menyeleweng, yang sesat ni, tak usah pergi ikut mereka. Kita berpaling, jangan ikut mereka. Dan tiada berkehendak golongan ini melainkan semata-mata hidup di dunia, iaitu kekayaan dan kebesaran. Orang yang tak beriman dengan Allah, yang tak percaya Quran, orang ni otak dia hari-hari fikir dunia. Fikir dunia ni fikir apa? Fikir nak duit, fikir nak senang, fikir nak pangkat, fikir nak kebesaran, fikir nak orang puji. Itu semua ciri-ciri dunia. Allah Subhanahu Wa Taala tegur benda ni, kita jangan jadi macam tu. Celak mata duk fikir dunia. Duk fikir ni macam mana nak cari duit lebih, macam mana kalau perlu tipu pun sanggup tipu orang kalau nak duit lebih. Allah kata jangan jadi macam tu. Dunia satu keperluan untuk kita hidup, tetapi dia bukanlah matlamat kita di dalam hidup. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu.
Dan tiada berkehendak golongan ini melainkan hidup di dunia, iaitu nak kaya, nak kebesaran, nak kepada segala-gala dunia, dan tiada berkehendak kepada pahala akhirat. Orang-orang macam ni, dia kata akhirat tak ada tempat dalam diri dia. Hala ke akhirat tak ada tempat dalam diri dia. Hala ke nak baca Quran, duk tak ada situ. Daripada zaman kita duk kerja orang itu, bangkit pagi dan sembahyang subuh saja, lepas tu siang terus dia kerja. Bagi kerja sampai di rumah pukul 5.30, pukul 6, lepas tu mandi manda apa semua, sembahyang maghrib tak, sembahyang isya, makan malam tidur. Macam tu aja rutin hidup kita masa kita kerja dulu, tak ada nak buka Quran baca. Tak ada. Masa habis 24 jam, habis 24 jam, habis 24 jam tanpa kita dan buka Quran baca. Hari ni Allah bagi dekat kita masa lebih sikit. Buatlah untuk akhirat. Buatlah untuk akhirat. Kita tak tahu kita nak pergi bila. Tak tahu. Allah yarham Tan Sri Nasi Musin, orang kaya dalam Malaysia, umur 53. Tuhan kata cukup dekat dia. Tuan, pengajaran kita nak ambil. Duit ada pun nak menghalang kematian bukan kerja manusia. Siapa pun, Tuhan kata dia, Tuhan kata siapa pun, termasuk kita ni pun, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kelonggaran, kelapangan masa untuk kita nak buat habuan akhirat, sebab kita tak tahu kita nak kena panggil balik bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, firman Allah, zalika mablaghuhum minal ilmi. Demikian itu, yakni orang yang kerja dua hamba dunia itu sehabis-habis kehendak itu. Oh, depa ni itulah sahaja pandai depa dekat tu aja. Pandai yang kata orang mau ke dunia ni, pandai dia dekat tu, mablagh dia maksimum matlamat yang dia nak dengan dunia ni dekat tu aja. Itulah yang kata orang pandai tu. Habis punya pandai dua hamba dunia, benda yang sementara. Tu yang kata pandai, yang kata cerdik, yang kata menjadi ikutan orang, yang kata apa tu, dia ni habis punya pandai, benda yang dia ambil dunia. Dunia ni apa dia? Dunia benda tak dia nak pilih. Sedangkan akhirat itu ni, hak dia boleh guna, hak dia boleh pakai, hak boleh memberi manfaat dekat dia di akhirat itu ni, ialah pahala yang dia buat masa di atas dunia. Hak tu dia tak buat ni, yang kata orang pandai ni. Tuhan macam tindir dalam ayat ni. Manusia yang kata cerdik, yang kata pandai ni, akhir-akhir habis punya pandai dia hambat dunia. Itulah pandai manusia. Sedangkan dunia semua nak tinggal. Dia nak masuk di dalam lubang kubur, dia nak bangkit di mahsyar itu. Allah tak tanya dia ada kereta berapa biji, Allah tak tanya dia ada tanah berapa ekar, Allah tak tanya dia rumah sewa ada berapa, Allah tak tanya dia kebun dia, menatang ternakan dia, perniagaan dia. Semua Allah tak tanya. Allah tanya dia apa yang hamba bawa mai jumpa Tuhan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, zalika mablaghuhum minal ilmi. Demikian itulah, yakni tuntut dunia itulah sehabis-habis kerana orang-orang yang kata pandai di atas dunia ni. Daripada pelajaran ilmu, inilah hal segala kafir. Tiada pelajaran mereka itu dan anak-anak mereka itu melainkan kerana dunia semata-mata. Oh, golongan ni dia punya fokus berakhir dunia ni. Dia tapi sikit lagi fokus dia kepada akhirat yang esok ni, dia nak hidup yang kekal selama-lama. Anda pernah dengar ke imam lepas semayang untuk baca doa yang Nabi baca. Nabi doa apa? Allahumma la taj'alid dunya hammana. Kita kadang-kadang duduk semayang belakang ni, kita dengar ada imam baca doa ni. Allahumma la taj'alid dunya hammana. Nabi baca doa ni. Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah jadikan dunia itu keutamaan kami. Dunia kita mau, pasal kita nak hidup atas dunia, tapi dia bukan matlamat kita. Maka janganlah jadikan dunia itu hammana, benda yang penting sangat dalam hidup kami. Dan janganlah kita ni sampai tinggal akhirat. Firman Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Dan bahawasanya Tuhan engkau itu, wahai Muhammad, terlebih tahu dia dengan mereka yang sesat daripada jalan agamanya. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi beritahu dekat kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu jalan yang kita pilih ni betul ke tak betul, lurus ke sesat. Allah tahu. Dia kata
wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dialah Tuhan yang lebih tahu dengan mereka yang dapat jalan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kenal orang yang dapat hidayah dengan orang yang sesat. Tuhan kenal. Maka membalas Allah akan keduanya dengan jenisnya. Orang yang atas dunia hidup dapat hidayah, Allah balas syurga. Orang yang di atas dunia dia dapat jalan sesat kat dia, Allah bagi dekat dia neraka. Allah balas sesuai dengan apa yang dia cari masa di atas dunia dulu. Firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah lah semata-mata barang yang ada di dalam segala langit dan barang yang ada di dalam bumi. Tuhan dia nak beritahu balik kat kita, sebab kita selalu terlupa. Allah bagi tahu apa? Dia kata apa juga benda yang ada baik di langit, baik di bumi, baik dalam perut bumi, baik di mana-mana, semua lillah. Semua hak Allah punya. Kita hari ni Allah bagi amanah. Tolong jadi pemegang amanah. Tolong pegang lah. Allah bagi dekat kita hari ni duit sampai ratus-ratus ribu sampai juta-juta. Kita jadi orang ada duit. Duit tu amanah. Allah bagi dekat kita. Hakikatnya Pak Allah juga. Hakikatnya Pak Allah juga. Maka milik dan kejadian dan hamba, semua hak ada di atas muka bumi, hak ada di atas langit, hak ada dalam perut bumi ni, semua ni milik Allah. Semua ni dijadikan oleh Allah, dan semua ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripadanya, yakni daripada Allah, hidayah dan dalalah. Yang mahal sekali manusia dapat apa dia? Hidayah Allah. Yang tu paling mahal yang manusia dapat dalam dunia ni, hak paling mahal apa dia? Hidayah Allah. Dengan hidayah yang Allah bagi dekat kita tu, kita pergi jalan betul. Tanpa hidayah, kita tak jumpa jalan betul. Orang main habaq kat kita depan-depan ni, kata ni jalan betul. Tapi kalau tak ada hidayah, tak nampak jalan tu. Tapi kalau kita nampak jalan betul, maknanya kita orang terpilih. Allah pilih kita untuk dapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, liyajziyal ladzina ata'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya membalas Allah akan segala mereka yang buat jahat, kufur dan syirik itu dengan barang yang mereka telah perbuat di atas dunia. Tuhan kata apa? Akhirat itu dia panggil yaumul jaza. Yaumul jaza maksudnya hari pembalasan. Hari itulah manusia akan menerima pembalasan yang paling adil. So manusia di atas dunia ni ada yang mendapat keadilan, ada yang tak dapat. Ada orang tak salah, buta-buta kena masuk penjara. Ada orang terang-terang jahat, buat salah, buat jenayah, buat apa, tak pernah satu malam pun masuk penjara. Atas dunia. Atas dunia benda ni tak mustahil, boleh jadi. Betul-betul tu buat baik, betul-betul tu ajak orang ke jalan kebaikan, masuk dalam. Betul-betul sambung orang, bunuh orang, buat zalim dekat orang, bebas, aman, makmur. Tak ada siapa boleh sentuh dia. Bahkan dia ni jadi untouchable person. Satu manusia yang siapa tak boleh sentuh dia. Maka perlunya ada satu hari di sana esok, dia panggil yaumul jaza, hari pembalasan. Allah nak balas secara adil. Kalau hang betul-betul jahat, walaupun atas dunia hang tak kena, hari ini aku akan pastikan hang tak terlepas. Kalau hang di atas dunia dulu baik, tapi hang kena naya, hari ini aku tepus balik naya yang kena kat hang dulu. Aku bagi syurga peringkat tinggi dekat hang. Allah mengatakan hari pembalasan ni kerana nak tunjuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia. Dia kata, maka dibalaslah kepada orang yang baik-baik ni akan kebaikan. Maka membalas akan segala yang mengerjakan kebajikan, seperti iman, seperti tauhid, seperti membuat ibadah, buat benda elok itu, dibalas mereka itu syurga di akhirat nanti. Atas dunia ni kita buat baik, tak rugi dah. Tak rugi. Kita duduk bangkit pukul 5.30, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, lepas tu baca Quran dan semuka 2 muka bunyi bang, kita semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, lepas tu pergi semayang subuh di masjid, habis semayang subuh buka Quran, baca buang 1 muka 2 muka pula, lepas tu baru balik ke rumah. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan buat benda tu sia-sia. Sebaliknya apa yang tuan-tuan buat,
semuanya dicatat oleh putusan Allah, oleh malaikat raqib dan atid, dan tiap-tiap benda yang dibuat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata menyata Allah akan orang yang berbuat kebajikan dengan firman dia, allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Maka segala mereka yang semasa hidup di atas dunia menjauh mereka itu akan dosa besar, dan segala maksiat dan segala keji yang besar-besar. Maka makna dosa besar itu ialah barang yang ada hukum had kepadanya, seperti zina, hadnya rejam dengan batu sampai mati. Seperti minum arak, hukumannya balun 40 rotan. Seperti bunuh orang, hukumannya qisas, dibunuh balai. Seperti curi, hukumnya dikeras tangan. Yang itu dia kata dosa besar. Siapa yang semasa hidup di atas dunia ni, allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Siapa yang semasa hidup di atas dunia ni, dia satu orang yang sentiasa nak lari jauh daripada dosa besar. Dia macam tu. Dia masa di atas dunia ni, dosa ni dia tak mahu. Bukan kerana nak tunjuk ke orang kata dia baik, bukan kerana nak bagi tahu ke orang kata dia ni waras, bukan kerana nak habaq kata dia ni orang soleh, bukan kerana tu. Tapi dia manusia yang takut kepada Allah. Kerana takut Allah, dia tak mau buat benda dosa. Dosa siapa main pujuk, dosa siapa main pengaruh, dosa siapa main ajar, dosa siapa paksa, dia tidak akan buat benda dosa. Orang yang macam ni di akhirat itu ada balasan Tuhan nak bagi kat dia. Orang bagus, dia tak rasa teringin, dia tak pernah terliok dengan benda-benda yang tak elok, benda dosa, benda keji, benda, dia tak mau benda-benda ni. Allah sayang orang macam ni. Apatah lagi benda yang dia tak mau sangat-sangat ni, kaba'iral itsmi wal fawahish, merupakan dosa-dosa besar dan juga benda keji. Kemudian dia detailkan benda ni. Apa dia yang dikatakan kaba'iral itsmi? Yang kata dosa besar itu apa dia? Dia kata dosa besar itu ialah perbuatan yang apabila dibuat ada hukuman nak kena kat dia. Hukuman had. Had ni singular, plural dia hudud. Mana-mana kesalahan yang melibatkan hudud, kalau dia buat dosa besar. Contohnya apa? Dia beritahu kat kita yang kita baca tadi ni. Contoh yang dikatakan dosa besar itu ialah seperti berzina. Itu dosa besar. Berzina dosa besar. Tak kira dah kahwin, tak kahwin, berzina itu dosa besar. Minum arak itu dosa besar. Itu dosa besar. Bahkan Nabi SAW sampai kata, siapa yang mengekalkan tabiat minum arak sampai hari mati dia, Allah tidak akan ampun dia, Allah tidak akan bagi dia masuk syurga, bahkan Allah akan pastikan dia tidak boleh mencium bau wangi syurga. Syurga ni 70 tahun perjalanan, Nabi kata dah boleh bau dah wangi dia. Makna wangi syurga ni. Tapi orang yang mengekalkan tabiat minum arak sampai hari mati, dia tak ada ingat nak berhenti, tidak ingat nak bertaubat, tidak ingat kata nak stop benda dosa minum arak ni, Allah kata aku akan pastikan dia tidak akan masuk syurga, bahkan dia tak akan aku izinkan mencium bau syurga. Ini dosa besar yang kalau dia buat di atas dunia, sabit kesalahan, undang-undang Islam dijalankan, 40 rotan kena atas belakang kesalahan minum arak. Ataupun bunuh orang, dia kena qisas. Ataupun mencuri, ini semua dosa-dosa besar. Dia tak pernah buat benda ni, dia tak ada ingat nak buat benda ni. Maka yang terlebih besar kalau mengikut susunan dosa besar itu ialah satu, dia kata syirik dengan Allah, iaitu sembah asnam. Itu nombor satu. Dosa yang paling besar dalam dunia ni apa dia? Menyengutukan Allah. Menyengutukan Allah ni maksudnya apa? Maksudnya dia associate Allah dengan satu kuasa lain. Dia sembah Allah, tapi dalam pada sembah Allah tu dia percaya ada satu kuasa lain, ada kuasa. Dia percaya kata ada satu benda lain, ada kuasa. Semayang sembah Allah, tapi pakai tangkai. Pakai tangkai, tengok ada keluar daripada pancung, tengok ada duit tu ikat di pinggang. Cucu tanya, tuan duk pakai duit? Dia kata yang ni kena pakai. Dia kata orang duk niat tak elok dekat kita, dia tepi orang. Dia percaya tangkai tu duduk tepi niat buruk orang. Dia telah menyengutukan Allah dengan tangkai tu.
Dia percaya Allah Tuhan dia, tapi dia percaya tangkai ni juga ada kuasa nak tertib mudarat daripada dia. Sedangkan kuasa menolak mudarat ni kuasa Allah secara mutlak, bukan kuasa apa-apa. Itu dosa besar nombor 1. Yang kedua, dia kata dosa besar yang kedua ialah bunuh orang. Bunuh orang ataupun bunuh diri termasuk di dalam dosa besar, dan dia duduk nombor 2. Nombor 3, zina. Zina, dia kata itu kalau disusul firman Allah illal lamam, melainkan dosa kecil. Dia kata diampun dengan sebab menjauh akan dosa-dosa besar itu. Tuhan bagi spesial dekat kita. Kalau kita ni orang Islam yang nak lari jauh daripada dosa-dosa besar ni, kita memang tak mau. Surat 18 pun kita tak mau buat dosa besar ni. Dengan kerana tu Allah ampunkan mana-mana dosa-dosa kecil yang kita buat. Allah ampun dosa kecil kita. Kerana kita tak mau dosa besar tu, automatik Allah ampun dosa kecil kita. Begitu. Dan dosa kecil itu dia kata seperti lihat dalam rumah-rumah orang. Ini dia buat contoh lah. Dosa kecil dosa. Kita pergi duduk tinjau rumah orang, masuklah rumah orang, biji mata dia cari tengok orang, tengok habis jelas-jelas pintu dapur ni apa ada dosa dia kena. Sebab Nabi bila masuk rumah orang, mata dia tengok bawah saja, menghormati. Itu hak Allah. Tengok sampai bini-bini kau tu pun dia ombang sekali. Dia kata ni bini muda apa. Dosa kecil, dia kata yang tu. Dosa kecil. Jangan pula dia kata kecil apa ni dosa ni. Tak, kecil pun tak mahu. Jadi dosa-dosa hak macam ni, dosa kecil ni dia kata kalau kita ada sikap tak mahu dosa besar, hak kecil-kecil ni Tuhan ampunkan. Dia kata, itu satu. Lagi dia kata yang dikatakan dosa kecil itu dia kata dan gelak dalam semayang. Semayang boleh bergelak. Ada alasan ni. Orang ni dia sebut lagi tak ni ada. Ada orang semayang, sambil duduk semayang boleh duduk main makan dengan cucu tak? Duduk semayang, cucu main duduk depan, cucu boleh duduk sembang dengan dia. Dia duduk semayang. Cucu boleh kata, tuan angkat kening. Nampak tak senonoh? Itu dosa kecil. Dia kata, itu dosa kecil. Dan dia kata yang kata dosa kecil juga ialah berlenggang-lenggang pada jalan. Maksud dia apa ni? Ada dalam hadis lah. Ada dalam hadis Nabi satu hari duduk dengan sahabat-sahabat tepi jalan. Ada satu orang lalu dengan rambut sikap kemas jalan, dia lenggang satu macam. Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata ini tak kena cara ahli neraka. Kata apa? Maksud jalan berlenggang tu jalan sombong. Jalan sombong, jalan cara jalan tu dengan satu macam yang buka dada, dengan lenggang dia sombong. Sombong sikit-sikit tu dia kata itu dosa kecil. Dan juga dia kata koyak laju pada kematian qarabah. Ataupun jenis bila ada kematian sampai ini perangai Arab. Arab tuan-tuan kalau ada kematian mak dia, bapak dia, kan laki dia, kan bini dia, kan anak-anak dia akan mati, dia akan buatlah benda ni. Dia akan pegang ni rambut habis, cabut kancing-kancing baju ni. Kalau perempuan dia rentak buang ke gelombong dia, dia punya rambut dia. Ini adalah dosa-dosa kecil, dia kata. Dan benda-benda ni kalau sekiranya dia ada sikap tak mau dosa besar, Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil. Hak dia duk buat banyak-banyak ni. Baik. Kemudian dia kata firman Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Bahawasanya Tuhan engkau itu sangat luas ampunnya bagi engkau wahai Muhammad. Dan dengan terima taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang tunggu aja mana-mana hamba dia minta ampun, dia nak ampun cepat-cepat. Cuma hamba dia ni tak mau minta ampun, itu masalah. Allah ni duk tunggu aja. Kalau sekiranya ada di kalangan hamba dia yang berdosa pada waktu siang, waktu malam masih minta ampun, Allah buka tangan dia bersedia untuk mengampunkan hamba yang berdosa pada waktu siang. Manusia tak mau minta ampun kepada Allah. Bukan Allah tak mau ampun manusia. Manusia tak mau minta ampun kepada Allah. Baik, dia kata dan turun pada mereka yang berkata, sembahyang kami, puasa kami, haji kami dah cukup banyak ini. Ada pula satu golongan manusia. Dia berperasaan. Dia tu kata, aku sembahyang cukup. Ngaji-ngaji apa aku tak mahu. Aku sembahyang alhamdulillah. 5 waktu aku tak pernah slack, dia kata.
Umrah Alhamdulillah 2-3 tahun tak ada sekali saya pergi. Haji takat ni 3 kali ya. Cukup. Apa nak ajak aku pergi mana? Pergi mengaji. Ada apa pergi. Kalau ustaz tanya, saya jalan. Jenis macam ni. Jenis macam ni ada. Kalau tak ada, Allah tak buat turun ayat ni. Maka dia kata di sini apa dia? Dia kata dan turun ayat ni kepada mereka yang berkata semayang kami, puasa kami, haji kami dah cukuplah. Aku tak kena orang ni tidur mengaji banyak-banyak. Dia kata tak lagi tahu banyak tak buat berdosa. Dia ikut tu pula. Itu pasal aku tak mau pergi mengaji banyak-banyak. Pasal aku tahu ni pun aku tak boleh nak buat habis-habis. Dia kata hampa pergi mengaji tiap-tiap hari. Hampa tahu banyak, hampa tak buat, hampa dulu untuk merasa pada aku. Hai, ni duduk sembang tepi jalan ni. Pum sembang tu. Kita pun dengar-dengar. Tak apa, Assalamualaikum, pasti saya jalan dulu. Pasal apa? Pergi bercengkang pun tak ada cerita macam ni. Apa hal ni? Dengar orang satu cakap macam ni, firman Allah, huwa a'lamu bikum. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang lebih tahu tentang kamu. Tuhan kita terus cakap begitu. Aku tahu kamu siapa. Jangan main buka kancing baju, doa abang kata aku semayang bagus. Jangan doa abang kata aku sedekah bagus. Jangan doa abang kata aku puasa bagus. Jangan doa abang macam ni. Tuhan kata apa? Aku tahu kamu siapa. Tuhan kata begitu. Aku tahu kamu ni siapa. Iza ansha'akum minal ardi, yakni sejak daripada jadi ia akan bapa kamu Adam daripada bumi. Tuhan kata nama kata manusia ni, hang jangan nak main bercakap macam-macam depan aku. Aku kenal manusia ni daripada hari aku jadikan Adam. Tuan nampak dulu. Anda nampak macam mana Allah masuk kalam dia dalam ayat Quran ni. Dia nak pocong sombong yang ada dalam diri hamba dia, dalam diri manusia. Jangan mereka bercakap kata orang ni hebat sangat. Tuhan kata, jangan. Pasal apa? Pasal aku nak bagi tahu dekat kata aku kenal manusia ni bukan Pak, bukan Tuan hang. Sejak daripada Adam manusia mula aku bagi jadi dulu. Aku kenal yang kata manusia ni. Tuhan kata macam tu. Ya, baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza antum ajinnah fi butuni ummahatikum. Dan ketika kamu masih di peringkat ajinnah ni maksudnya janin dalam perut mak. Dan ketika hampa ni di peringkat janin pada dalam perut segala ibu kamu, hidup ataupun mati, aku tahulah. Tuhan kata. Maka mula-mula benih itu membiak dalam rahim mak ni. Tuhan kata aku tahu dah benih ni nak jadi budak, nak keluar dia dunia ke, aku bagi dia takat 5 bulan, dia akan mati dalam kandungan ke. Tuhan kata aku tahu daripada tu lagi. Manusia tak tahu apa lagi. Tak tahu lagi dia menikah, satu lelaki menikah dengan satu perempuan, dia pun tak tahu dia nak dapat anak ke tak. Menikah tak dapat anak. Dia tak tahu. Maksudnya hari dia menikah, dia tak tahu kata dia menikah tapi tak akan dapat zuriat. Dia tak tahu. Tapi Allah kata aku tahu dah. Dan kalau ditakdirkan menikah tu nak dapat anak duduk dalam kandungan tu, Tuhan kata aku tahu dah dia boleh hidup ke halfway saja, tak jalan saja dia akan mati. Aku tahu dah, Tuhan kata. Laki-laki ataupun perempuan, putih ataupun hitam, semua benda Tuhan kata aku tahu tentang manusia. Daripada tak keluar lagi, tahu tak? Kita tak tahu. Kita bukan kata duduk dalam perut ni memang kita tak tahu. Ni dah keluar, dah main berdiri depan kita ni, kita tengok tu pun tak tahu lagi. Aku duk ingat orang baik, aku percaya pada aku bagi 5,000, ngayak 15 tu dia fikir. Pasal apa kan? Pasal kita tak tahu. Kita tengok orang depan kita suka dia, zahir aja. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata nahnu nahkum bil zawahir wallahu a'lamu bil bawatin. Kita tengok manusia, kita suka dia luar saja. Batin dia Allah saja yang tahu. Boleh main depan kita, boleh tunjuk macam-macam rupa dekat kita percaya dekat dia, kita bagi sekali semua, habis. Satu sahabat saya duduk kerja di Brunei. Banyak tahun lah. Ustaz kerja di Brunei. Banyak tahun. Balik,
Dia kata, Alhamdulillah dapat himpun duit hasil kerja di sana, pekin, belanja, apa semua. Dia ingat dah habis esok nak balik mai ke kampung halaman ni, nak buatlah model apa-apa untuk nak cari kehidupan masa depan. Dia kata, campur-campur dapatlah lebih kurang 250,000 simpanan. Simpanan 250,000. Mai sepupu, mai jumpa, mai tu cerita kat dia macam-macam. Cerita Dia nampak peluang ni, duit ni kalau invest kami boleh dapat macam ni, mainlah lapor kami boleh dapat balik 2 kali 3 kali ganda ni dan sebagainya. Dia kata kita ni pun dengar dia ingat balik. Sepupu mak dia orang ni tengok dia pun nampak boleh percaya. Tapi duk tanya balas juga dah betul ke aku habakkan hampir dia pun bukan ada duit lain lah, ni lah duit aku pun dah buat kat aku. Takkanlah aku nak buat naya kan. Dia kata kalau aku tipu aku nak pergi ke mana? Dia pun menyawa tak lepas dia bincang dengan orang perempuan dia macam mana lagu mana. Tawarkanlah pejam mata bagi 250,000 dolar. Alhamdulillah habis semua. Habis semua. Sampai isteri dia ni sampai susah hati fikir ke benda jadi ni, sampai jadi kacau, sampai kena masuk wad mental. Jenuh lah dia kata. Habis keluar balik jumpa saya, dia cerita benda ni. Dia kata, Ustaz, manusia Ustaz, dia kata, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita dengar dulu. Kita kata juga kat dia, tapi sekali ya kita kata kita tak sama orang. Sebab kita rasa silap kita kata. Tapi kita kata juga sekali kita saya mudah dengan percaya dengan orang. Pergi bagi sampai 250,000, kita terkeluar juga yang tu kat dia. Bila kita keluar tu nampak dia lebih lagi menanggung. Kita cakap tu, kawan dah tak kenal dah. Kita tak pergi stay pula kuatai pula. Yang tu dia keluar spontaneously. Dia keluar dari mulut kita. Kita kata yang ampun percaya orang sana. Kata bagilah katakan 2-3 ribu dulu ke, tinggi-tinggi 2-30 ribu dulu, test dulu. Terus bila lepas 250 ribu kita pergi kata-kata yang tu kat dia, nampak dia ada tu macam berasa silap pula dia cakap dulu. Nampak tuan-tuan, nak abang kata apa, manusia tak kenal hati budi orang, tak kenal. Kita tengok dia, kita suka cara-cara pengetahuan cetek kita kata balik. Rupa-rupanya hak sebenar Allah lebih mengetahui. Terkenal Tuhan beritahu kat kita apa? Dia kata dia tahu semua. Bukan takat manusia ada hidup duk berjalan di balik ni Tuhan kenal. Hak dalam pengumur tu Tuhan kata aku tahulah dia ni esok nak hidup keluar atas dunia nak jadi apa sampai umur berapa nak mati semua. Tuhan kata aku tahulah. Jangan siapa-siapa manusia main nak cakap lebih dengan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Tuhan kata apa? Dan janganlah kamu puji diri kamu sendiri dengan sebab banyak sembahyang, banyak puasa, banyak keluar zakat, banyak kali pi haji dan sebagainya. Ya, Tuhan apa? Jangan ada di kalangan hamba ni fala tuzakku anfusakum. Jangan hamba menahapak dekat aku. Tuhan kata, seolah-olah kata hamba ni orang holy, orang suci, holy man, orang suci. Hampa ni satu orang yang buat ibadat cukup banyak, semayang banyak, puasa banyak, zakat banyak, sedekah banyak, haji banyak kali pi, umrah banyak kali buat. Hampa jangan duk kata dekat aku macam tu, kerana nak tunjuk kata hampa ni baik sangat. Pasal apa? Pasal Tuhan kata aku kenal tiap-tiap seorang daripada hampa ni. Maksudnya apa tuan? Allah nak beritahu kat kita, jangan bangga diri. Itu dia nak. Pengajaran dia apa? Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan rujuk. Kalau dalam bahasa tasawufnya dia kata jangan rujuk. Rujuk ni apa dia? Perasan diri sendiri. So, perasan kita ni okey dah, perasan kita ilmu kita cantik dah, perasan kata kita amalan kita banyak dah, perasan kata kita ni dah buat baik dan cukup banyak. Jangan macam ni. Ini Tuhan kata apa? Tak mahu ada dalam diri apa? Huwa a'lamu biman yattaqa. Dan Tuhanlah yang terlebih tahu dengan mereka yang betul-betul takut kepada dia dengan mengerjakan ibadah itu. Bukan kerana riya, bukan kerana sum'ah, dan bukan kerana takabur. Dia kata Tuhan tahu sebenarnya. Satu sahabat saya ketika Kuala Lumpur 2 minggu lepas itu,
Dia kata, Ustaz, dia kata, saya semayang Jumaat di masjid wilayah dekat Jalan Lutak, masjid wilayah. Sebelum semayang Jumaat, dia kata ada satu ustaz, mungkin imam masjid tu ke apa ke, okey bercakap macam tazkirah, short briefing. Tapi ustaz, dia kata, betul-betul dia cakap tu, saya sampai balik ke Penang, saya duk ingat. Dia kata, tanya dia, apa ustaz tu kata? Dia bawa topik sebelum semayang Jumaat tu, dia kata very simple topik, topik yang mudah aja. Dia tanya balik dekat jemaah, ada temu nak semayang Jumaat ni, dia kata, tuan-tuan, selama ni, dia kata, semayang kita okey dah tak? Dia tanya dulu. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya diri saya sama, semayang kita hari ni okey dah tak? Di kalangan kita, dia kata, tuan-tuan dan saya, tiap-tiap kali bila kita sujud semayang, kita rasa tak kita hina depan Tuhan? Dia kata, kawan saya ni, dia kata, Ustaz, touching dia kata. Touching dia tak ada. Dia tanya tu, saya tanya diri saya balik. Dia kata, saya duduk semayang hari-hari, adakah ibadat yang saya buat hari-hari ni dia menjadi ibadat ritual, ibadat yang dia perlu macam tu aja, ataupun ibadat tu betul-betul kita jiwai dan kita hayati? Simple contoh, dia kata, masa kita sujud dalam semayang tu, kita rasa apa masa kita sujud tu? Kita rasa tak kata kita ni kecil, kita ni hina, kita ni lemah, kita ni tak ada apa, kita ni fakir, kita mengharapkan Allah. Ada tak rasa tu dalam masa kita sujud tu? Dia kata, kalau tak ada, dia kata, semayang kita. Tuan-tuan, dia kata, tuan-tuan pernah tak dengar sepotong ayat Quran ni? Ustaz ni kata, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dia mencegah kita daripada buat benda keji, buat benda mungkar. Dia kata, tuan-tuan, kita tunjuk orang lain. Dia kata, kita duk semayang ni, adakah semayang yang kita buat ni betul-betul menegah kita buat benda tak elok? Ataupun sampai hari ni, dia kata, kita duk semayang, tapi benda tak elok ni duk ada dalam diri kita. Kalau sampai hari ni, benda tak elok duk ada dalam diri kita, semayang kita, dia kata, tak ada makna. Tuan-tuan, dia kata, cukup dekat ni, dekat hari ni, ini tuan-tuan balik fikir. Dia kata, dia kata, Ustaz, saya kacau dia kata. Dia naik kereta balik, tu otak, dia fikir macam tu. Pasal apa? Dia kata, saya duduk cari-cari balik. Saya duduk sujud semayang selama ni, tak ada lah perasaan nak dia sebut tu. Masa kita sujud tu, kita rasa macam mana? Kita rasa kita ni rendah, rasa kita ni hina, rasa kita ni berhajat sangat dekat Allah. Kita nak minta tolong semua-semua dekat Allah. Berasa Allah lah satu-satunya Tuhan kita. Dialah tempat kita bergantung. Ada tak ada benda tu main masa kita sujud? Tak ada. Dan kata kita sembahyang lah, itu biasa. Benda tu menjadi rutin, menjadi satu ibadat ritual, satu benda yang kita buat, kita tak tahu apa. Bukan tak sembahyang, tapi sembahyang kita macam tu. Semayang tidak ada roh, semayang yang tidak ada satu kekuatan dalam semayang. Bila ingat balik, Ustaz, dia kata umur pun dah 60 lah, baru dia main perasaan ni. Itu dia benar. Benda-benda macam ni, maknanya tak ada manusia yang sebenar-benarnya boleh dari dada mengatakan dia adalah hal ibadat ni, dia dah komplit dah, tak ada. Masih ada banyak ruang untuk kita memperbaiki ibadat kita sendiri. Banyak ruang kita boleh perbaiki. Baik, firman Allah, afara'aita allazi tawalla, maka adakah engkau lihat mereka yang berpaling daripada iman, yang menjadi murtad? Tuhan suruh dalam Quran. Tuhan kata, hampa tengok tak? Dia kata, betapa ada manusia yang sudah Allah bagi Islam, Allah sudah bagi iman, tiba-tiba dia tinggal Islam dan iman dia. Dia tinggal. Dia tidak rasa Islam tu satu benda mahal Tuhan bagi ke dia. Allah bagi dekat dia rezeki, dia boleh beli kereta sebiji. Dia pergi pang lain, dia masuk supermarket, dia keluar, dia pergi cari tang lain. Dia pergi cari tak ada, pucat besi ketak, kereta dia hilang. Tapi dia tak pernah rasa ketak Islam, iman hilang daripada diri dia. Betul? Ada orang jadi dulu, dia pergi supermarket besar, dia pergi parking ni, dia naik, dia pening guna kali, turun tangga lain. Turun, dia pergi tengok tak ada, dia ketak lah. Dia kata orang balas dah kerja.
Orang balas dah, ketang di nak ditarik tamai, tak boleh dah beli. Kereta beli pun second hand 25,000. Dia ketang ni macam mana dia hilang apa ni. Second hand 25,000 dia beli, dia ketang hilang kereta second hand 25,000. Tapi dia tengok dalam surah Abang, dia dengar berita, duk cerita kata ada orang tinggal Islam, ada orang tinggal iman, ada orang jadi murtad, dia tak rasa apa. Nampak tuan-tuan? Maknanya Islam, iman bagi dia tak ada nilai. Lebih murah nilai dia daripada kereta second hand 25,000. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan tanya, afara'aita allazi tawalla, maka adakah engkau lihat mereka yang berpaling, yakni berpaling daripada iman menjadi murtad, dan berkata ia tak kala di'aib akan dia, aku takut Allah. Ini Tuhan nak suruh flashback balik kepada orang-orang yang di Ubud suruh tinggal Islam. Kan zaman awal Islam dulu, ramailah sahabat Nabi yang kenal, yang kita paling dengar cerita ni siapa dia? Bilal bin Rabah. Satu orang hamba masuk Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bos dia, tok pengulu dia buat apa? Dia buh tengah padang pasir, buh satu batu besar dia dada dia. Tok pengulu dia kata apa dekat dia? Aku minta satu aja dekat hang. Kalau hang tak tahan dengan dera yang hang bagi ni, aku minta satu aja. Hang sebut kata hang tinggal ajaran Muhammad ni. Itu aja aku minta. Aku tak minta banyak. Aku tidak minta duit, aku tak minta hang janji apa macam-macam, aku tak janji kata tak ada semua. Aku minta satu aja, hang tinggal Islam. Itu saja aku minta. Bila kata apa? Allahu Ahad. Tapi ada sebahagian yang lain bila kena dera, kena geretak, kena apa semua ni, hati dia kata apa? Aku takut Allah. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sanggup orang yang mengaib itu mengaku nak menanggung dosanya jika balik dia kepada syirik. Manakala tuan dia, hak dera dia ni kata dekat dia, ni lah ni macam ni, hang ucap balik di mulut hang kata hang tinggal Islam. Tak apalah kalau sekiranya hang tinggal Islam berdosa, dosa hang aku tanggung. Cakap dulu tu. Okay? Ini dia buat contoh di sini. Lah buat dah, betul macam tu. Lah buat dah. Dia kata tak apalah, betul kalau berdosa tak apa saya tanggung. Baik. Betul hang boleh tanggung dosa aku? Saya nak tanya dia. Benda ni Allah sebut dalam Quran. Dan dia kata dekat orang ni, dia kata sanggup tak kamu tinggalkan benda ni. Kalau kamu berdosa kerana tinggal Islam ni, aku tanggung dosa kamu. Maka baliklah kamu menjadi murtad. Dan janji pula dia, hendak beri harta, maka balik dia kepada syirik itu. Dia janji, kalau sekiranya hang tinggal Islam, satu hang lepas daripada dera. Yang kedua, aku bagi duit pula dekat hang kalau hang tinggal Islam. Main duit. Aku bagi duit, hang tinggal Islam. Dosa, aku tanggung. Macam mana? Mau tak mau? Kawan yang dengar ni dia kata apa? Maka balik dia kepada syirik, murtad dia daripada Islam, dia ikut kehendak orang yang fakta dia. Ini orang-orang yang disebut dalam Quran, afara'aita allazi tawalla. Apa tak tengok ke ada orang yang sanggup berpaling tinggal Islam, murtad daripada Islam kerana benda-benda macam ni, wa a'ta qalilan wa akda, dan beri ia akan dia sikit harta dan tinggal yang baki. Seperti mana janji 10, maka diberi 1. Yang akhirnya, bila dia tinggal Islam, kawan hak janji nak bagi duit tadi, janji nak bagi 10, bagi 1 aja. Pemohon dia pula lagi. Sedangkan Islam yang mahal, dia dah tinggal. Ada orang yang jadi macam ni. Dia kata, maka tidakkah kamu berasa ajaib, yang ni rasa pelik. Ada orang sanggup tukar iman, ambil kufur. Sanggup tukar syurga, ambil neraka. Tuhan kata, pelik dah hamba. Ada orang Islam ni dia tinggal semata-mata kerana kebendaan yang dijanjikan kepada dia. Pelik dah hamba dengan orang macam ni. Tuhan kata, dia tak tahu Islam tu berapa mahal harga dia. Dia tinggal Islam kerana dunia. A'indahu ilmul ghaib fahuwa yara. Adakah pada sisinya, yakni pada sisi orang yang duk dera orang yang beriman, paksa orang yang beriman suruh murtad, kemudian mengaku nak tanggung dosa dia ni, adakah orang-orang ini pada sisinya ilmu yang boleh tahu dengan dia akan perkara yang gaib? Maka dia tahu bahawa orang lain boleh tanggung azab akhirat daripada dia. Dia ni dia tahu kan kata azab ni boleh ditukar ganti.
Sampai dia boleh pergi cakap lagu tu kat orang. Tak apa, hang buat. Tak apalah kalau berdosa aku tanggung. Hang tahu kan kata hang boleh tanggung dosa orang? Hang tahu kan kata kalau kau ni nak masuk neraka, hang boleh ganti tempat dia dalam neraka? Tuhan tanya macam tu. Maka sekali-kali tiada orang yang dapat tanggung dosa orang lain. Ya. Tuhan bagi tahu, dia kata apa? Bab dosa siapa pun tak boleh tolong tanggung. Kita akhirat itu, kita tak tahan tengok anak kita ditakdirkan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh, sayang kita ke anak ni tuan, Allah Ta'ala saja yang tahu. Sayang kita ke anak, tiba-tiba ditakdirkan Allah. Akhirat itu nampak depan mata kita, anak kita kena hedat di neraka. Boleh tak boleh kita kata kat Tuhan, ya Allah, kenokkan dia, gantikan aku dalam neraka? Boleh tak boleh? Sayang kita ni, kita sanggup jadi dalam ganti. Boleh ke tak boleh? Persoalannya Allah bagi jawapan di sini. Dia kata apa? Sekali-kali tiada orang dapat tanggung dosa orang lain. Tak boleh. Betul kita sayang dekat anak kita, atas dunia ni bagi dia jadi elok. Jangan atas dunia ni biar dia nak buat lagu mana, pasal sayang punya pasal, biar dia nak buat macam mana, itu akhirat depan mata dia kena azab. Masa tu kita nak jadi galang ganti, tak boleh. Dia kata. Baik. Lagi dia kata, iaitu benda ni berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, dan berlaku kepada Abu Jahal, dan berlaku kepada Al-As bin Wa'il, yang mereka ini mengaib seseorang atas iman, suruh orang-orang itu balik menjadi murtad, dan janji hendak tanggung dosa, dan janji nak beri harta kepada orang yang tanggung murtad. Ini orang kaya zaman Arab, Quraisy Arab jadi dia dulu. Dia nak beri duit. Mereka main duit ni bela ni kan. Betul kamu tanya. Dah dia jadi persoalan. Sambung ayat ni, dia kata am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Maka tidakkah dikhabarkan dengan barang yang di dalam kitab Nabi Musa, iaitu kitab Taurat, dan di dalam kitab yakni suhuf Nabi Ibrahim yang menyempurnakan suruhan Tuhannya itu tentang hukum, bahawa tiada dapat menanggung satu orang yang berdosa akan dosa orang lain. Tuhan tanya. Tuhan kata cerita kata kita tak boleh ditanggung dosa orang ni, bukan Quran dia apa? Dalam Taurat Nabi Musa dulu pun dah habaq dah. Dalam suhuf Nabi Ibrahim, dalam suhuf Nabi Ibrahim pun dah habaq dah. Maknanya dalam kitab Samawi, kitab Tuhan buat turun. Tak kiralah Zabur Nabi Daud ke, Taurat Nabi Musa ke, suhuf Nabi Ibrahim ke, Injil Nabi Isa ke, nama kata kitab yang Allah buat turun, dia punya cerita kamu. Manusia tak boleh tolong tanggung dosa orang lain. Jadi kalau nak kata tak erti, Tuhan kata mustahil. Tiap-tiap kali aku turun kitab, aku beritahu benda yang sama. Apa dia? Manusia tidak boleh tanggung dosa orang lain. Dan bahawa tiada bagi manusia itu satu kewajikan, melainkan barang yang dia kerja sendiri saja. Dia beritahu di sini, dia kata apa? Dia kata manusia ni sampai bila-bila pun, manusia ni hak dia buat, dia dapat. Tentu ingat balik dalam surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah kita rajin duk baca. Dia juzuk amma dalam Quran, kita duk baca dalam sembahyang-sembahyang waktu. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kita baca, kita duduk tarik lagu kena cekang orang, dia tak tahu makna apa. Ini penyakit kita. Apa Tuhan kata ni? Dia kata idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ni Tuhan kocok, Tuhan goncang dengan goncang yang cukup dahsyat. Kiamat. Mana dia kiamat? Kiamat ni apa dia tuan-tuan? Dia kocok bumi ni. Bayangkan bumi ni kocok.
Member dia pergi Medan masa hari gempa bumi selepas tsunami tu. Dia ada di Medan, dia hotel tingkat 4, tingkat 5. Tsunami ni dia jadi gempa bumi. Medan tu bergoyang. Duduk tingkat 5 tu lari turun ni tengok lift penuh. Diturun kok tambah turun duduk petang di bawah ni sampai orang kata awak pakai tawal dia turun main. Tak sedap lari turun pakai tawal. Nak tunggu apa lagi ni bergoyang ni. Tingkat 5 bukan kata kalau tingkat 4 lagi turun. Tingkat 5 tuan. Dah turun. Tak sedap ni dia pakai kentolah ni turun orang tegur tu baru tengok Allah kata awak. Terkejut pasal apa? Goyang tu pada 5.6 skala Richter. Bukan goyang kiamat. Goyang kiamat ni Tuhan kata apa? Apabila aku goncang bumi ni dengan goncang yang jahat, yang cukup dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan pada hari itu Tuhan kata apa? Segala beban yang ditanggung oleh bumi temuk keluar. Bila goncang ni manusia pun perlu goyang muntah. Kan? Ini kepala bumi. Bila Allah goncang bumi ni, wa akhrajatil ardu, maka bumi keluar daripada perut bumi ni. Athqalaha. Athqal dia berkaitan thiqal. Thiqal makna berat. Bumi ni dia menanggung rahsia yang cukup banyak. Berat dari dia tu sifat rahsia ni. Bumi ni dia tahu ni kita buat apa ni. Kita pergi buat nakai bini kita tak tahu bumi tak. Berarti kita buat nakai atas belakang dia. Dia simpan rahsia kita. Bumi tak cakap. Bumi tu simpan rahsia kita. Bila dia nak temuk keluar rahsia kita ni? Bila mai kiamat. Bila Allah goncang bumi. Ketika itu apa jadi? Terbit keluar segala bebanan yang ditanggung oleh bumi ni. Wa qala al-insanu ma laha. Bila jadi macam tu bumi bergoncang, tiba-tiba daripada perut bumi tu keluar main macam-macam pelik-pelik ni, berkata manusia yang tengok keadaan ni, malaha, dia berkata, awak ni bumi jadi macam ni. Malaha tu makna dia apa? Awak bumi jadi macam ni. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Tuhan jawab balik. Tuhan kata apa? Pada hari ini bumi akan menceritakan semua cerita yang dia duk simpan selama ni. Bumi akan menceritakan balik semua cerita yang dia duk pegang, duk simpan selama ni. Bi anna rabbaka awha laha. Sesungguhnya Tuhan kamu telah memerintahkan bumi buat begitu. Tuhan suruh bumi cerita, dia cerita habis. Tak ada tapi apa dah, dia keluar habis dekat manusia semua. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tuhan kata apa? Pada hari itu manusia ni akan terbit keluar daripada bumi. Hak mana mati simpan daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah kepada hak mati sebelum kiamat ni. Hak mana duduk dalam perut bumi ni, yasdurun nas, pakat terbit keluar daripada kubur ni manusia ni ashtatan. Tuhan kata keluar ni bermacam-macam. Dalam tafsir dia kata apa? Apa maksud bermacam-macam tu? Rupa yang terbit keluar daripada kubur ni ada rupa putih, ada rupa hitam. Putih menunjuk kata dia orang bersih. Yang terbit daripada kubur macam lentung, dia orang yang bermasalah. Masa tu tahu dah tuan-tuan. Bangkit tengok aku tahu lah. Dia ni nak jadi apa? Dia ni nak jadi susah ke? Dia ni nak jadi selamat ke? Masa tu kira tahu dah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuhan kata siapa buat baik pada masa tu, walaupun sikit, Tuhan balas kebaikan dia. Begitulah juga siapa yang buat jahat, walaupun sikit, Tuhan akan pastikan dia tak terlepas daripada pembalasannya. Ini yang kita baca selalu. Baik. Kemudian dia kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahawasanya kebajikan sendiri itu lagi akan dilihat ya di akhirat nanti. Hak kita tu buat di dunia ni, kita akan tengok akhirat itu. Tengoklah tuan-tuan, ada langkah kaki main masjid ni, berapa Tuhan bagi pahala. Hak kita duduk sampai lenguh-lenguh kaki duduk dengar mengaji ni, berapa pahala dia. Hak kita duduk bumuh dalam tabung RM1, RM5, RM2, RM5 tu, berapa pahala dia.
Hak kita pergi ke mana-mana buat kebajikan kepada siapa-siapa tu berapa pahala dia. Pada hari itu masing-masing terima statement masing-masing. Terima balik, tengok-tengok Allah, awak dah kerja buat sikit sangat ni. Allahu Akbar, dengan umur Tuhan bagi kat aku sampai umur 75 ni, banyak ni aja apa yang aku buat ni. Hari itu masing-masing manusia, dia kata di sini, terimalah surat dia. Summa yujzahul jaza'an awfa. Kemudian dibalas akan dia di akhirat dengan balasan yang terlebih sempurna, balasan yang paling adil, iaitu diberi kepada orang yang buat baik itu syurga. Dia kata, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa kepada Tuhan engkau di akhirat itu tempat kembali engkau, yakni kembali daripada mati. Enggak, tak ada takut. Tengah tunjuk mereka saya seorang daripada kawan-kawan kita, adik-adik kita, kenalan kita yang sampai hari ini hidup lagi, umur dia dah 200 dah. Tak ada dah. Baru sebut 200 dah tak ada dah. Apatah lagi kalau kita kata tuan-tuan tunjuk mai seorang dekat kita dalam dunia hari ini umur dia 1000. Tak ada dah. Maksud dia apa? Tak ada siapa yang akan tungkat lagi. Tak ada. Cerita dia semua orang akan mati. Dulu kendian, cepat lambat. Hak main baru umur 43, dia main stroke, kena stroke 2 tahun mati. Ada. Hak main umur baru nak main 47, 48, tak ada 50 lagi. Duk berasa susah buang air, berasa susah buang air. Awak jadi dulu ni, Roni kata ni hang angin tu, cuba ambil minyak panas ni umur. Pergi jumpa kau ni, dia kata ni hang mampu yatak ni minum. Dah dapat tahu apa? Kena kanser pankreas. Daripada tahu dengan mati lebih kurang dalam 3 minggu mati. Macam tu punya duk main. Tak kita duk dengar ni kawan kita, kenalan kita, adik-beradik kita yang orang-orang yang terkenal dalam Malaysia. Macam ni dia cerita duk main. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, kita akan kembali kepada Allah. Tak ada manusia yang boleh bantah kamu nak kembali kepada Allah. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa kepada Tuhan engkau di akhirat itu tempat kembali engkau, yakni kembali kemudian daripada mati. Maka balas akan mereka itu. Maka hendak cabut ahli maksiat daripada maksiatnya. Dia kata dah kita tahu lagu tu, kalau kita masih lagi buat maksiat, stop buat maksiat. Cabut tu makna dia stop. Dah kita tahu kata hakikat hidup ni akan mati. Lepas mati satu cerita panjang akan main pula dekat kita. Dah kita tahu lagu tu, kalau kita ada buat apa-apa dosa, apa-apa maksiat, immediately stop benda tu, cukup. Ya Allah, aku minta ampun. Malam ni bangkit sembahyang tahajud tengah malam, menangis dekat Tuhan. Ya Allah, aku betul-betul pun jahil benda ni, aku tak tahu. Ya Allah, betul-betul aku bukan tak tahu benda ni, tapi aku betul-betul tewas dengan nafsu aku. Tolong aku ya Allah, aku nak stop lah ni semua. Macam tu kita kena buat. Barulah ke depan, walaupun bakti tinggal 2 bulan kita nak habis, walaupun bakti tinggal lagi 2 tahun kita nak habis, tapi stop segera, itu tetap lebih baik bagi kita. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak sebut dekat kita ni. Dia kata dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang mematikan kita dalam dunia, dan dialah yang akan menghidupkan kita di akhirat dengan bangkit daripada kubur. Tuhan itulah yang dia bagi kita mati. Tuhan itulah itu yang dia akan bagi kita hidup balik untuk nak perbicaraan di padang mahsyar itu. Inilah Tuhan yang akan buat semua benda ni. Tuan-tuan, dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Dalam hadis, in kana min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fayuqal hadha maq'aduk hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata setiap orang daripada kamu, maknanya dia tak ada kecuali. Tuan-tuan, anak bini tuan-tuan, saya, keluarga saya, semua nama kata manusia dalam dunia ni satu hari mati. Bila mati, masuk aja dalam kubur. Nabi kata apa? Urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Tiap-tiap pagi dan petang Allah akan nampakkan kepada orang yang mati ini
tempat dia nanti. Mati hari ni, malam ni simpan ataupun esok pagi simpan, masuk aja dalam kubur, bermulalah hadis ni. Pagi ke petang ke akan sentiasa ditunjukkan kepada orang yang duduk dalam kubur ni, ditunjukkan kepada dia. Kalau dia ahli syurga, Allah nampakkan syurga kepada dia, dan terbiak syurga sudah mai ke dia maka dalam kubur ni. Kubur dia menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman daripada taman syurga. Tapi kalau sebaliknya, Nabi kata wa in kana min ahlin nar, kalau sekiranya dia ni ahli neraka, nampak neraka pada mata dia dan bahan neraka sudah mai ke dia di dalam kubur ni. Fayuqal, dan malaikat kata kepada orang yang ditanam dalam kubur ni, hadza maq'aduk hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah. Malaikat kata, inilah tempat hang. Hang duduk di tempat ini sehinggalah tiba hari kebangkitan di mahsyar itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hidup ni bukan main-main. Itu aja dia nak beritahu. Hidup bukan main-main. Menyesal akhir, menyesal lewat, menyesal lambat, itu tanggungan kita. Kerana kita memilih untuk menyesal lambat. Tapi memilih untuk menerima apa yang Quran, apa yang hadis kata awal, itu kebaikan untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang mematikan kita masa atas dunia, dan dialah yang akan menghidupkan kita balik di akhirat esok. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan bahwasanya Allah Taala itu Tuhan yang menjadikan tiap-tiap satu benda itu dua yang berpasangan. Allah buat benda dalam dunia ni, dia buat ada couple, ada pasang. Dia buat lelaki-lelaki, ada perempuan. Dia buat macam tu. Dia buat kalau hitam, ada putih. Dia buat baik, ada jahat. Allah Subhanahu wa taala buat benda ni berpasang-pasang, iaitu ada jantan dan ada betinanya. Min nutfatin idza tumna, daripada air mani laki-laki apabila dituang ke dalam rahim perempuan. Wa anna alaihi nas'atal ukhra, dan bahawasanya atasnya kejadian yang lain, iaitu hidup semula selepas bangkit daripada kubur, iaitu kemudian daripada hidup di dunia ini. Tuhan set dah benda ni semua, kita melalui apa yang Tuhan setting bagi dekat kita. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah Tuhan yang memberi kaya kepada manusia dengan harta untuk berbelanja, dan dialah Tuhan yang memberi harta untuk disimpan. Dia Tuhan lebih macam tu dia abang. Dia ni siapa dia? Annahu, yang kata Tuhan ni huwa aghna wa aqna. Dialah Tuhan yang bagi kaya ke kita. Kaya ni tentu bukan nanti kita ada juta-juta. Kaya ni apa tuan? Apa yang kita ada cukup untuk belanja kita. Kita kaya. Kalau ada pendapatan sebulan sampai 230 ribu sampai 200-300 ribu pun duk tak cukup, duk nak tipu orang, duk nak bohong orang, duk nak, tak kaya kita. Tapi kalau apa yang Tuhan bagi kat kita ni cukup untuk kita, dan kita ni tak ada lain melainkan syukur kepada Allah saja, kita kaya. Syukur kepada Allah. Allah bagi kat aku macam ni, aku syukur dekat dia. Aku tak ada nak kata tak puas hati, aku tak ada nak protes Allah, aku tak ada rasa tak puas hati dengan Allah. Tak ada. Hak Allah bagi kat aku ni, Allah bagi duit belanja cukup-cukup, Allah bagi anak bini semua selamat sejahtera, Allah bagi anak-anak yang saleh semayang nampak di mata, kita syukur kepada Allah. Cukup tuan-tuan, kita orang kaya. Kita orang kaya. Dan dia kata Allah juga yang menjadikan manusia ni aqna. Aqna ni apa dia? Ada sikit duit boleh simpan. Allah bagi kat kita. Nak kata dalam simpanan sampai 200-300 ribu tak ada. Tapi cakap-cakap 2-3 ringgit dah. Ada 2-3 ringgit. Cukup tuan-tuan. Makna kata itu balance daripada belanja. Itu lebihan daripada belanja keperluan kita. Ada 2-30 boleh simpan. Okey, anak murid saya belum jadi doktor, disambung buat apa nama spesialis pula dalam bidang ortopedi tulang. Baru hutang dari telefon sembang. Tanya dia perubatan kalau sembang.
Dona habis dah, dia kata, insyaAllah Ustaz, tak tolong doa. Next year, habis saya jadi spesialis tulang, saya kata, ortopedi. Kita mudah-mudahan. Tapi Ustaz, dia kata, yang kata kita ni Ustaz, saya ni cakap-cakap lah ni MO lah, dia kata, medical officer, doktor biasa, dia kata Ustaz. Sabtu Ahad tak duduk rumah. Sabtu Ahad cuti ni tak duduk rumah, tak merata, pergi buat lokum, doktor lokum dekat klinik merata. Pergi klinik ni buat lokum, pergi klinik ni buat lokum, dia kata gaji tak sampai 4,000 Ustaz. Nak duduk di Kuala Lumpur ni. Ustaz, saya abang berjaya Ustaz, kalau saya boleh saving, kalau saya boleh buat simpanan 200 sebulan, saya setuju cukup kat Tuhan. Kita dengar betul, dia takkan doktor dulu. Tapi doktor di Kuala Lumpur dulu. Kuala Lumpur punya pasal, bukan doktor punya pasal. Kuala Lumpur punya pasal. Dia dulu tak cukup. Dengan gaji tak sampai 4,000 di Ustaz. Dia kata Allah, Sabtu Ahad tak duduk rumah Ustaz. Bini pun nak marah pun dia pun tahu. Keluar ni pasal nak cari diri. Bukan pasal nak hidup mewah Ustaz, nak pergi lepas belanja. Kita dengar pun jadi nak penat. Dia kata yang kata tekanan hidup ni. Tu belum cerita berat nenek Abdul. Belum cerita penyakit apa nak main, tak cerita lagi. Dekat ni punya cerita pun tak pernah dengar. Ni yang kata tuan-tuan, kalau Allah bagi dekat kita kelapangan hidup, kita kaya tuan-tuan. Kita bukan mau banyak, kita tak mau sampai jadi anak nak makan tak ada. Tak mau macam tu. Selagi mana anak kita, apa keluarga kita di rumah makan cukup tuan-tuan. Allah sudah bagi dekat kita kaya. Dan Allah bagi pula sikit lagi akna. Ada simpan sikit pula boleh tu, simpan sikit. Sekali-sekali baru tengok tabung haji pun ada 15,000. Alhamdulillah. Cukup rendah. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu. Wa annahu huwa rabbus sya'ra. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu dialah Tuhan kepada bintang sya'ra, iaitu 2 biji bintang yang disembah oleh Arab Khuza'ah pada masa jahiliah. Arab Khuza'ah ini pun sembah bintang. Tuhan turun ayat ni suruh Nabi dibaca dekat mereka. Bintang aku sembah tu, bintang tu pun aku Tuhan dia. Jangan begitu sembah dia, buat sembah aku tu lah. Aku Tuhan bintang tu. Buat apa sembah bintang, sembah Tuhan. Suruh dia harap macam tu dekat. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itulah Tuhan yang membinasakan kaum 'Ad yang mula, yakni masa Nabi Hud dulu, dan 'Ad yang lain, yakni masa Nabi Saleh, wa Samuda, dan kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Fama abqa, maka tiada tinggal seorang pun melainkan Tuhan binasakan semua. Ini kita dah banyak kali jumpa dalam Quran, cerita kaum 'Ad, kaum Samud. Ini kalau tuan-tuan di umrah daripada Madinah, jadi daripada Madinah tu Nabi, Madinah tu pergi lebih kurang 5 jam lagi naik ke atas tu. Dia ada satu tempat nama Madain Saleh. Madain Saleh itu tempat yang kita dah baca dalam Quran, cerita tentang unta Nabi Saleh yang kemudiannya disembelih oleh musuh-musuh Nabi Saleh, yang kerana mereka pergi sembelih unta mukjizat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul marah dekat kaum Samud ni. Maka Allah binasakan mereka ni. Binasa ni sampai apa? Sampai habis. Allah tak tahu seorang pun orang yang memusuhi Nabi Saleh ni. Seorang pun Allah tak tahu. Ada seorang daripada umat dia, masa kejadian tu tak ada di situ. Dia keluar. Dia keluar daripada tempat yang Allah perintahkan suruh binasa mereka ni. Dia balik-balik main, turun batu daripada neraka. Kena dia mati juga dia ni. Tak ada seorang yang Allah simpan. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala marah terhadap satu-satu hamba dia, Allah akan binasakan sampai macam ni. Dia kata apa? Sampai fama abqa, maka tiada tinggal seorang pun melainkan habis binasa mereka ni. Wa qauma Nuhin min qabl. Tuhan kata dah ingat. Itu tadi cerita kaum 'Ad, cerita kaum Samud. Tapi ingat tentang kaum Nuh. Dahulu daripada 'Ad dan Samud itu, kami yang binasakan mereka itu. Tuhan mengatakan. Ni aku dah cerita 'Ad dengan Samud. Tapi hamba jangan lupa, lagi awal daripada tu kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir besar. Tuhan dengan bangganya Tuhan beritahu, akulah juga Tuhan yang membinasakan kaum Nabi Nuh. Maknanya
Mana-mana manusia yang ada di dalam dunia ni, kalau aku mengambil tindakan, tak ada siapa boleh lepas daripada tindakan Allah. Itu yang Tuhan nak bagi. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Dan bahawasanya mereka itu, yakni kaum Nuh itu, terlebih melampau mereka itu akan hukum Allah berbanding dengan kaum Ad dan kaum Samud. Nabi kata Ad, Samud ni pula teruk dah. Tapi pun harap dekat hamba, wahai umat Muhammad, kaum Nuh lagi jahat. Tuhan kata, amailah jahat macam mana pun, kalau aku ambil tindakan, binasa semua sekali. Maka duduk Nabi Nuh menyeru kaumnya kepada Allah itu 1000 tahun kurang 50. Dia tak faham 950. Dia apa 1000 kurang 50. Matematik. Dia nak bagi kita otak jalan sikit. Kalau cakap apa 950 tu ya kena. Jadi bila dia kata Nuh berdakwah dekat kaum dia 1000 tahun tolak 50. Jadi otak kita kena jalan balik. 1000 tolak 50 950. Jadi apabila lagu nak mengantuk tu dia fikir tu dia selek. Dia macam tu ya cerita dia. Serta menyakiti mereka itu dan upaya mereka itu akan dia. Yang ni kerana tiada beriman mereka itu. Yang kata kaum Nabi Nuh ni, Nabi Nuh dakwah lepas 950 tahun dakwah lepas. Bukan kata makin ramai, makin kuat orang. Bukan kata jadi 5 jadi 50, 50 jadi 500, itu dakwah makin ramai. Dah daripada ramai keduk orang. Keduk makin kurang orang mai dengar apa yang Nabi Nuh nak cakap ni. Maka akhirnya apa? Tuhan kata puan ni semua tak boleh pakai. Tuhan musnahkan mereka semua sekali. Wal mu'tafikata ahwa. Dan negeri mu'tafikah, yakni negeri Nabi Lut, ditiarap akan dia atas ke bawah oleh Jibril alaihi salam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua umat yang dibinasakan oleh Allah. Kalau tengok apa hari ni ada CD, ada buku saudara Harun Hayat. Harun Yahya, kawan-kawan saya mengaji sekali dulu. Batuk dia dengan bukan nanti lari dulu nama Harun Yahya. Dia buat kajian tentang umat-umat yang dimusnahkan. Dia ada CD, dia ada buku, dia bagi dia ni pun keluar dia masuk dia dulu ya dia. Buat buku, buat CD cerita pasal umat musnah, boleh pada musnahkan dia juga. Dahsyat dia bagi. Ini Harun Yahya ni. Firman Allah faghasyaha ma ghasya. Maka meliputi akan dia dengan anak batu neraka. Atas yang keluar negeri itu barang yang meliputi, yakni ahli penduduk semuanya mati dengan ditiarap atas ke bawah. Manakala yang keluar negeri ataupun musafir dimati dengan turun anak batu neraka atasnya. Dia hak mana mati kena terak. Hak mana tak ada di negeri pada masa kejadian tu, pi kelain batu ikut dia dijatuh ke kepala mati juga. Tuhan bila dia tak ambil tindakan, tak boleh lari. Kalau atas dunia ni tempat menyorok kita banyak pun kita tak boleh lari daripada Tuhan. Tentu bayangkan di akhirat itu di neraka itu nak lari di mana? Satu tempat tu tempat baru, kita tak tahu nak menyorok tang mana. Yang kedua kalau tahu menyorok pun tak boleh menyorok. Tu cerita dia. Jadi bila dengar ni ambil pengajaran Nabi Nuh takut lagi. Firman Allah bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka dengan apa nikmat Tuhan engkau yang menunjukkan atas keesaan dan kekuasaan itu, engkau syak ataupun engkau dusta, wahai manusia? Tuhan tanya pula. Ni aku dah cerita habis lah. Tuhan kata, aku cerita tentang umat Nabi Nuh kenapa, aku cerita tentang kaum Ad, aku cerita tentang kaum Samud, aku cerita tentang umat Nabi Lut, aku cerita macam mana seorang pun aku tak lepas selamat daripada bala aku. Aku nak tanya apa lagi? Daripada cerita-cerita yang aku bagi ni, adakah di antara cerita ni yang hampa rasa syak, rasa ragu, rasa macam betul ke? Tak betul pun. Adakah dah hampa rasa dulu? Tuhan tanya. Semalam di Masjid Sultan Bahiyah Al-Ustaz, kita baca hadis cerita tentang tanda akhir zaman. Tanda besar kiamat, Ya'juj dan Ma'juj. Cerita pada itu. Duk baca pada Ya'juj dan Ma'juj ni, mereka ni kena kurung di satu tempat di antara dua gunung. Dan yang kurung mereka ni ialah satu panglima besar pada masa tu, nama dia Iskandar.
Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain ini dia yang bertanggungjawab atas permintaan kaum yang berjiran dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, dibuat satu benteng tutup laluan keluar Ya'juj dan Ma'juj daripada nak keluar naik ke muka bumi. Dia pergi bina ni. Dengar cerita tu daripada awal, Ya'juj dan Ma'juj ni, siapa mereka ni, apa pergi buat benteng ni, tempat mereka tang mana kan. Sebahagian orang yang dengar ni cerita tu lah dia dulu. Rupanya tuan-tuan, cerita yang detail tu ada di dalam Quran. Bila buka dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, dia main cerita ni. Start daripada ayat 83 tu, dia cerita ni. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Tuhan start ni dulu. Wahai Muhammad, mereka tanya engkau tentang dzil qarnain, Iskandar Zulkarnain ni. Bagi tahu dekat mereka, aku akan cerita dekat hangpa tentang Zulkarnain ni. Lepas tu ayat yang berikut cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni. Memang apa yang diceritakan dalam hadis tu bertepatan dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia main ayat ni, dia kata apa? Ada ke mana-mana daripada cerita-cerita yang aku nak beritahu dekat hangpa dalam Quran ni yang hangpa rasa ragu, rasa macam tak percaya, rasa macam yang ini apa hikayat 1001 malam ke? Cerita ni cerita dongeng ke? Sama taraf dengan Berung Mahawamsa ke? Ataupun sama kategori dengan Awang Sulung Merah Muda ke? Ataupun ini cerita Al-Fulailah Walailah 1001 malam. Adakah hampa rasa cerita Quran ni macam tu? Tuhan sudah tanya apa tadi? Hadza nadhirun minan nuzuril ula. Dan ini yang ni Muhammad ni, Tuhan kata, adalah seorang yang memberi ingat takut kepada sekalian yang menakuti dahulu kala. Nabi kata, kalau Allah Subhanahu wa taala kata, kalau hangpa pernah dengar tentang Nabi Nuh, kalau hangpa pernah dengar tentang Nabi Musa, kalau hangpa pernah dengar tentang Nabi Isa, Muhammad ni pun macam depa ni lah. Dia salah seorang nabi yang aku hantar untuk nak cerita benda-benda benar dekat hangpa semua. Yakni seorang Rasulullah yang disuruh oleh Allah kepada kamu, supaya sekalian Rasul yang disuruh kepada umat dahulu kala, seperti mana Rasul umat dulu kala. Nabi Muhammad ni pun Rasul macam tu juga lah. Maka hendaklah kamu beriman dengan Muhammad ini, dan jangan kamu kufur dengan Muhammad ini. Dibinasa kamu seperti mana kafir-kafir yang dahulu dibinasakan. Tuhan dan wali. Makna dia apa tuan? Makna dia ayat Quran yang kita ada baca dan hadis Nabi yang Nabi sebut, kita kena beriman. Tak boleh ada daripada kalangan kita lepas ni, bila dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi nak tolak. Tak boleh. Pasal apa? Warning sudah main daripada Allah. Azifatil azifah. Dan telah hampirlah kiamat itu. Maka hendaklah kamu bersedia menghadapinya. Dan 1400 tahun dulu Quran turun, Tuhan dah sebut dah. Dia kata azifatil azifah. Kiamat sudah hampir. Tuhan kata. Pasal apa? Pasal tabiat. Benda yang kita semakin mendekati, benda itu adalah hampir. Sama macam mati. Mati ini satu tarikh yang sudah ditentukan. Mati ini dekat dengan kita. Sehingga kan Nabi kata dekatnya mati ini dengan kita lebih dekat daripada obat nyawa kita. Mati ini. Pasal apa? Pasal kita kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu. Hari Selasa dengan hari Rabu kita lebih dekat dengan tarikh mati kita berbanding dengan Selasa kemarin. Dia macam tu. Kita makin mendekati kematian, kita semakin mendekati dengan kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Maka tiada baginya daripada lain Allah itu seorang pun yang tahu tentang wafatnya. Ni ada dalam nasyid ke apa ni? Laisa laha min dunillahi kashifah. Kita duduk jadi tak tahu apa makna. Dulu ni mula kita kan? Apa makna ni yang kata laisa laha min dunillahi kashifah ni? Makna dia apa? Maknanya Tuhan nak abang, tak ada seorang manusia yang tahu bila dia nak mati. Tak ada satu manusia tahu kata aku nak mati minggu lepas. Tak. Ada pulang masuk abang tu cerita. Bila dah mati dah, bini dia kata, betul dah kemarin dia duduk belek tapak tangan saya. Padahal duduk belek tapak tangan berapa kali dah. Tapi hak dulu duduk belek-belek tak mati, tak cerita lah. Tapi bila hak ni lepas belek dia mati, dia pun cerita, dah betul dah duduk belek tapak tangan saya. Kan? Dia ni pula kata betul dah, lalu dia nak keluar, dia bagi salam, kemarin dia tak bagi salam.
Kan? Yang kita tak apa tu. Saja orang ingat-ingat balik dia buat cerita. Kalau tak mati tak jadi cerita. Maksudnya apa? Mati siapa pun datang. Mati siapa pun datang. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhahakuna wa la tabkun." Dan adakah daripada ini Quran kamu ajaib yang kamu rasa heran dan tak mau percaya, dan kamu tertawa dan tiada kamu menangis, yakni kamu buat olok-olok dan dusta dan tiada kamu menangis bagi dengar segala janji pahala dan segala seksa neraka. Tuhan tanya, hampa dah dengar macam ni punya cerita, tak rasa takut kah? Tuhan kata, tak rasa takut kah? Firman Allah, wa antum samidun, dan kamu lalai, lengah, ralik sekalian kamu daripada taat apa yang dituntut kepada kamu. Duk ralik itu. Tuhan sebut samidun. Yang orang kita duk panggil samdul. Samdul ni mungkin ringkas daripada samidun ni tu. Dia ni pun satu samdul juga. Samdul ni maksud dia ni pun satu samidun. Dia ni pun satu kaki ralik juga, kaki lengai, kaki lembab. Orang nak bagi tahu tu tak mau nak reti-reti. Firman Allah, fasjudu lillah, maka hendaklah sujud kamu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan kamu. Wa'budu, dan sembahlah olehmu akan Allah, dan jangan kamu sujud dan sembah bagi lain daripada asnam itu. Ini ayat ni dia ayat sajdah pula. Ayat sajdah. Dan tidak salah bagi kita, bagi saya dan bagi tuan-tuan semua, bila mencang ayat ni menghadap kiblat dan sujud. Sujud itu dia panggil sujud sajdah, dan dia adalah sunat. Dia adalah sunat. Baik, bacaan dalam sujud tu macam tuan-tuan duk baca dalam sujud tilawah pada pagi jemaah apa semua tu. Dan tuan-tuan boleh baca di dalam sujud sajdah tu, tuan-tuan boleh baca subhana rabbiyal a'la. Boleh. Tak salah. Pasal apa? Pasal sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tentang bacaan subhana rabbiyal a'la. Nabi kata apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan itu, bacaan subhana rabbiyal a'la, jadikanlah bacaan itu fi sujudikum, di dalam sujud-sujud kamu. Maknanya tak kira sujud apa. Sujud semayang ke, sujud syukur ke, sujud tilawah ke, sujud sajdah ke, baca subhana rabbiyal a'la, itu bacaan yang diterima dalam Islam. Hak kita tu baca sajadah wajhiyah lillahi apa semua tu, itu riwayat daripada Al-Hakim. Riwayat daripada Al-Hakim yang juga boleh baca dan tidak menjadi salah. Itu kita kena tahu. Benda-benda macam ni kita kena tahu macam tu. Sujud, ada orang banyak tanya benda ni, ustaz, sujud sajdah ni betul-betul baca apa? Baca apa pun tak apa. Kalau dalam hadis Nabi kata subhana rabbiyal a'la, dekat tu aja. Dia ada dua hadis. Satu hadis kata subhana rabbiyal a'la, bacaan masa sujud. Satu hadis kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di kalangan ulama-ulama hadis, mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la itu daripada hadis yang lebih kuat daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau kita nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh, tak salah. Cuma dia daripada riwayat yang kurang kuat. Jadi kita tahu, kita buat mana-mana dulu. Kita nak baca subhana rabbiyal a'la pun boleh, kita nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh. Dalam sujud semayang kita baca begitu, dalam sujud tilawah kita baca begitu, dalam sujud syukur kita baca begitu, boleh, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah dan juga sujud syukur, syarat dia mesti ada yang semayang, tutup aurat dan menghadap kiblat, dan sujudnya hanya sekali. Dalam mazhab Hanbali, mazhab Ahmad bin Hanbal, dia tak mensyaratkan ada wudu. Tak ada ayat semayang pun, boleh sujud syukur dan boleh sujud tilawah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada ayat semayang, tutup aurat dan menghadap kiblat. Sujud dia hanya sekali, bacalah subhana rabbiyal a'la, ataupun nak baca sajadah wajhiyah dia bagi sujud tilawah boleh sekali aja. Betul bangkit itu siap. Tak payah nak pergi salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga. Tok lebih hak mengaji macam-macam ni buat dulu ada. Ada dia pandai-pandai. Siap dengan takbir pula sebelum sujud dah. Kan dia nak sujud syukur ni, siap dengan duduk antara dua sujud tu, lagu Allahu Akbar pula, lepas tu sujud. Bangkit pula sujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka
Dia kata, takkan kalau tu sujud saja nampak tak elok. Dia kata, takbirlah dulu, dah habis bagilah salam sikit. Nabi tak ajak begitu. Yang tu dia pergi belajar kata haji mana tak. Dia begitu ya. Cerita dia simple macam tu je. Yang berdasarkan kepada keterangan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk. Saya minta maaf lambat sikit dia nak habis. Bulan depan cuti sekolah tak ada kuliah. Saya nak habis surah An-Najm ini, maka lama sikit. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah Al-Qamar Makkiyah. Surah Al-Qamar ni, perkataan Qamar tu makna dia bulan. Dia ambil perkataan Qamar jadikan nama surah ni daripada ayat pertama, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Dia ambil dari perkataan tu. Ayat yang menceritakan mukjizat Nabi ketika di Makkah. Nabi isyarat dengan tangan dia, bulan terbelah dua. Ini ayat yang akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Doa kepada Allah kita panjang umur, Allah bagi sihat tubuh badan, Allah bagi kelapangan masa. Kita akan membaca suratul Qamar Makkiyah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik sila saya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.